Banyak juga persoalan yang aku dapat, coin apa yang kita patut trade dekat Royal Q ni? Coin apa yang boleh buat profit? Coin apa yang okey? So dalam video kali ni aku akan memberikan sedikit suggestion, okey? Based on aku punya personal opinion tentang coin apa yang sesuai dan juga okey untuk trade di Royal Q. Alright? Okey, sebenarnya dalam Royal Q ataupun cryptocurrency yang kita beli manual pun, yang paling penting bukannya profit yang terlalu tinggi, bukan. Tapi yang paling penting ialah konsistensi untuk dapatkan profit. Maksudnya kita dapat profit tu setiap hari, kalau sedikit pun tak apa. Daripada sedikit ni kita boleh develop dia untuk dapatkan banyak. So dalam Royal Q ni dua benda, modal dan juga trade setting yang okey. Kita tak nak satu hari ni kita dapat profit yang terlalu banyak and then hari seterusnya kita dapat sikit. Kita nak macam tu. Kalau boleh kita nak konsisten. Sebagai contoh, satu hari kita dapat $5 and then $6 and then $5, $7, ada lebih kurang. Tetapi kita tahu dia konsisten. Ada certain coin kita boleh dapat yang terlalu banyak tau. Tetapi kita tahu coin ni bukan satu coin yang bagus untuk long term. In my personal opinion, aku akan elakkan daripada invest dalam coin yang macam tu. Okay? So bagi siapa yang dah sampai ke channel aku, nama aku Ismail. Bagi siapa yang dah subscribe channel aku, thank you so much. So bagi siapa yang tak ada account Royal Q and berminat untuk nak join Royal Q, korang boleh tekan link kat description bawah. And then korang kena masukkan kod aku yang ni dekat bahagian invitation code ataupun activation code. Alright? Basically sekarang ni aku dah buat 5 video tentang Royal Q. Ni merupakan video yang ke-6 lah. Kalau korang baru berminat and then korang tak tahu berapa modal yang sesuai, aku ada buat juga tentang berapa modal yang sesuai untuk Royal Q. Aku ada buat tentang cara nak register dan juga aktifkan robot Royal Q step by step, cara nak bind Royal Q dengan Huobi step by step, cara nak trade setting and also cara nak copy trade. So dalam video kali ni aku akan tunjukkan coin apa yang sebenarnya sesuai untuk trade di dalam Royal Q. Basically, first thing first, apabila sesiapa yang tanya aku tentang soalan ini, aku akan cakap yang first kali, bukan kita boleh pilih secara rawak. Sebab in order nak dapatkan profit dalam jangka waktu yang lama, kita kena pilih coin yang bagus dan coin tu ada fundamental dan juga use case yang kuat. Selalu aku cakap macam tu, use case. Okey, apa maksud use case? Use case tu maksudnya apakah function dan juga message yang nak dibawa oleh coin tu. Okey, basically untuk nak dapat tahu tentang benda ni kena buat sedikit research. But aku akan cakap dengan simple apa maksud benda ni. Sebagai contoh, kita ambil Cardano which is ADA. Okey. Apa use case dia? Dia merupakan proof of stake which is third generation of cryptocurrency. Kita tahu first generation Bitcoin, kedua Ethereum. Cardano ni merupakan third generation of cryptocurrency dan dia bawa message proof of stake which is dia nak jadi fully decentralized. So dekat Cardano ni kita boleh stake dia bukan sahaja di Huobi ataupun di mana-mana exchange. Kita boleh stake di wallet, okay, which is for example Yoroi wallet. Maybe aku akan buat video khas tentang cara nak simpan kripto Cardano ni dalam Yoroi wallet ataupun cara nak stake lah. And then Cardano ni dia bawa message untuk dia nak penambah baikkan kepada Ethereum dan juga Bitcoin. Okay, which is dia nak lower the fees and then dia nak lajukan transaction, penghantaran tu. And then Cardano ni dia punya founder sangat bijak gila. Nama founder dia Charles Hoskinson, merupakan co-founder kepada Ethereum. And then dia keluar, dia buat lah projek nama dia Cardano. Okay, bila kita tengok satu projek tu yang bagus kan, dia takkan naik cepat-cepat tau. Maksudnya kita beli hari ni, esok takkan naik tau. Tetapi kita nampak projek dia boleh survive untuk long term. Dalam waktu long term tu dia boleh hidup and dia boleh naik slowly. Tu paling bagus rather than cryptocurrency yang hari ni launch, besok turun naik and then jatuh terus mati. Okay, ini merupakan antara suggestion. Macam XRP pun ada use case yang kuat. But XRP dia ada dia punya case lah dengan SEC. Use case XRP ni lebih kepada nak lajukan transaction lah. Sebagai contoh, kita nak hantar duit kepada luar negara. So in order nak buat tu, seperti biasa kita akan pakai Western Union sebagai contoh. Tetapi XRP ni kita boleh hantar duit pergi mana-mana, laju dan juga fees dia sangat-sangat murah. So kita nampak dah dia punya sedikit use case dia kat situ. Tu merupakan contoh lah. But banyak lagi cryptocurrency ada use case yang kuat. Okay, aku akan berikan in my personal opinion, not a financial advisor. Aku akan berikan sedikit contoh coin yang ok untuk long term. Dan kalau korang nak tahu untuk short term, korang kena join Telegram aku. InsyaAllah setiap hari aku akan update coin apa yang ok dan juga boleh buat profit. Tu aku akan update di dalam Telegram aku. Alright, okay. Dan basically sekarang ni banyak coin yang tengah floating. Disebabkan apa? Disebabkan market tengah downtrend. Tetapi adakah Royal Q ni akan buat kita loss? Tak, dia akan buat kita floating. Floating tu sama sebiji. Bagi contoh, kita beli XRP. Okey, kita simpan kat dekat Huobi atau Luno ke mana-mana. Contoh, kita beli satu XRP bersamaan RM1. And then besoknya XRP jadi 50 sen.
So satu XRP jadi 50 sen, tapi still satu ni kita ada. So quantity tu kita ada, tetapi nilai dia dah jatuh, maksudnya floating. Tapi adakah kita loss? No, kita takkan loss selagi kita tak jual. Same goes to Royal Q, selagi kita tak sell manually, kita takkan loss. Okay, buat masa sekarang ni, hari ni dan juga 1-2 minggu ni lah, apa yang aku nampak, ada 4-5 coin yang agak perform dan juga boleh buat profit. First kali AWAX, kedua Polkadot which is DOT, ketiga Cardano which is ADA, dan keempat Algo, dan juga kelima Solana. 5 coin ni agak okey buat masa short term sekarang ni, walaupun Bitcoin tengah downtrend, tapi sebenarnya dari segi 4 hours chart of Bitcoin dia tengah naik slowly lah. Untuk long term kita kena tunggu lagi. Alright, so 5 coin ni sekarang ni agak okey dalam Royal Q untuk kita trade. Dan 5 coin ni juga kalau betul-betul lah kita nak simpan untuk long term pun okey, sebab 5 coin ni ada fundamental dan juga use case yang okey, dan juga projek dia agak bagus. So aku akan tunjuk contoh coin apa yang aku tengah trade. Okey, ni merupakan contoh sekarang sebab market betul-betul tengah downtrend. Kita tengok sekarang yang aku tengah trade merupakan Algo, AWAX, Solana, WeChain. WeChain ni juga untuk long term memang bagus, tapi sekarang ni dia tengah floating kau-kau sebabkan dia ni lebih kurang ikut kepada dominance of Bitcoin. XLM pun okey. Cardano which is yang paling aku suka sekali. Basic attention token ni pun okey, tapi basic attention token ni aku menggunakan SYN strategy, which is hari tu aku ada buat video tentang copy trade. So ni merupakan contoh sajalah. Okey, nanti ni dah habis aku akan sell manually lah. Okey, tapi sekarang ni kalau sell akan loss, so aku just tukar kepada one shot. So bila kita tukar kepada one shot, once dia dah dapat profit, dia terus akan sell semua. So kita takkan loss lah kat situ. Lepas tu ada Polkadot, lepas tu ada Ethereum, Chainlink, Tron, XRP. So ni merupakan coin yang aku tengah trade. Okay, kalau other than that apa yang okay, so aku akan bagi sedikit suggestion untuk long term. BitTorrent ni merupakan satu coin yang murah dan juga ada use case yang kuat. Okey, sesiapa yang tak gunakan Royal Q dan korang rasa nak beli BitTorrent untuk long term pun okey, tapi jangan all in lah. Maksudnya kita beli secara sedikit lah, dollar cost average. Okey, HBAR ni pun okey. HBAR ni mainly US people suka beli, and diorang akan jadikan HBAR ni sebagai diorang punya portfolio yang tinggi juga. Okey, sebab tu lagi apa yang okey, Matic pun okey juga untuk long term. Lagi yang macam biasalah Bitcoin, Ethereum dalam CoinGecko ataupun Coin Market Cap yang top 10 basically yang bagus dan juga okey. Graph HT ni kita tahu dia token yang berdasarkan exchanger. Contoh macam Binance dia ada BNB, Binance token. Dekat Huobi dia ada HT which is Huobi token. Dan untuk long term insyaAllah dia boleh pergi lagi jauh, tapi tu untuk long term lah. Basically kalau nak beli untuk simpan long term pun boleh, ataupun nak trade dalam Royal Q pun ni agak okey dan juga selamat. Okay, so basically aku ada bagi contoh 10 ke 20 coin yang korang boleh trade. So cara nak pilih coin tu korang boleh pilih mana-mana, maksudnya yang ada potential besar, and then ikut kepada capital. Sebagai contoh modal macam ni berapa coin. Kalau korang tak tengok lagi berapa modal yang sesuai, korang boleh tengok lah. Ok, berapa modal yang sesuai. Ok, first dah settle, kita pilih coin yang bagus dan juga ada fundamental dan use case yang kuat. Secondly, dekat Royal Q setiap coin tu dia ada tulis increase kat bawah tu. Apa maksud dia? Maksud dia kalau merah maksudnya dia tengah jatuh, kalau increase tu hijau maksudnya dia tengah naik. Kalau merah dia akan tulis negatif lah. Basically kalau nak precisely, boleh tekan dekat Huobi ataupun mana-mana exchanger untuk kita tengok graph dia. Tengok graph. Sebagai contoh lah, kita nak trade Cardano which is ADA. Kita tekan ADA dekat Huobi ni, tekan ADA, and then tengok graph dia. Boleh tekan time frame yang paling rendah which is 5 minit ataupun 1 minit pun boleh. And then kalau boleh kita masuk tu dekat graph yang paling bawah sekali. Okay, mudah sikit untuk nak profit untuk short term lah. Okay, but basically untuk Cardano ni untuk long term pun sangat okay. Alright, so dua benda. Pilih coin, first kali tengok fundamental dan use case yang kuat, dan aku ada beri sedikit suggestion. And then yang kedua, kita cari increase yang rendah. Maksudnya bila kita ambil increase yang rendah, maksudnya graph dia tengah jatuh dalam tempoh waktu yang short term lah. Okay, so bila kita masuk tu agak mudah untuk kita profit apabila dia naik. Tetapi kalau dia jatuh pun tak apa, sebab dia akan mulakan dia punya margin configuration which is martingale. Dia akan beli buy layer. Okay, so ni merupakan tips aku tentang cara nak pilih coin di dalam Royal Q. Basically ni hanya merupakan aku punya personal opinion ataupun personal suggestion.
but aku bukannya seorang financial advisor. So korang boleh ikut ataupun korang pun boleh ikut kepada korang punya own opinion based on korang punya own research. Okay, so setiap hari dalam RoyalQ aku akan update sedikit tentang beberapa coin yang okay. So that's all from aku punya short explanation on coin. So kalau korang tak ada account RoyalQ and berminat, korang boleh join, tekan link kat bawah. Dan kalau korang tak nak, korang nak buat manual trading pun terserah. Okay, so that's all from aku punya video. Thank you so much bagi siapa yang dah tengok video kali ni. Jangan lupa tekan button like, button subscribe. Thank you so much.